Salam dan salam sejahtera dan saya ucapkan terima kasih banyak serta selamat malam kepada kawan-kawan yang menonton channel saya ini. Dan pencerahan hari ini berkenaan dengan isu pejuang ajak parti duduk semeja bincang cadangan Tun M. Ini bila sebut saja nama Tun M ni memang menjadi bahan kritikan rakyat lah. Pada saya satu kesilapan besar yang Tun lakukan kerana waktu dia bersama dengan PH, sebelum bersama dengan PH kita tahu Tun disisih dan kita tahu majoriti rakyat yang mendukung dia waktu itu agak berkurangan. Tetapi setelah dia bersama dengan PH, keyakinan rakyat kepada Tun itu bertambah semula kerana keyakinan rakyat Tun bersama PH itu tidak mengkhianati apa yang dia nak lakukan bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan setelah dia bersama dengan PH ni, yang mana kita tahu dengan audio-audio yang dikeluarkan oleh rakyat yang saya tidak tahu daripada mana asalnya, tetapi yang kita pasti audio itu adalah audio Tun, yang mana kita tahu waktu dia bergabung dengan PH, dia mengajak orang-orang dia, iaitu orang Bersatu dan juga sedikit daripada geng-geng pengkhianatan yang kita tahu untuk keluar daripada PH, untuk mereka nak melakukan perubahan kepada kerajaan yang ada waktu itu. Dan hasilnya terbentuk satu kerajaan yang boleh dikatakan mengkhianati dia dan mengkhianati PH. Dan hari ini kepercayaan rakyat kepada Tun itu berlaku kerana Tun mungkin dia beringat dia sebagai pucuk pimpinan tertinggi dan seorang yang kita tahu dia negarawan, tetapi membuatkan rakyat muak dengan dia kerana kesilapan dia adalah dia tidak tahu bahawa dia mengkhianati wakil rakyat. Bermakna Tun dah mengkhianati juga rakyat yang ada kerana rakyat yang menyokong mereka untuk menjadi pemimpin. Ini adalah satu kesilapan yang pada saya total Tun lakukan. Dan Tun cuba mengajak semua pemimpin ini untuk membuat satu mungkin untuk pertemuan duduk semeja, tetapi ini pada saya mungkin tidak akan berjaya kerana dia nak ajak berbincang ini contohnya parti pembangkang komponen PH. Jadi orang-orang PH sudah tidak mempercayai Tun. Mungkin ada satu dua ataupun segelintir yang ingin mempercayai, tetapi seandainya nak bincangkan isu untuk pembinaan Malaysia baru yang ada hari ini, kerajaan yang ada hari ini pasti tidak akan mahu, kerana kalau mereka nak bincangkan isu ini bersama dengan Tun, seolah-olah mereka ini duduk dalam kerajaan tidak mampu untuk memimpin negara. Jadi daripada pihak kerajaan, saya yakin bahawa mereka tidak mahu berbincang dengan Tun ini. Kerana kalau mereka berbincang dengan Tun, bermakna rakyat akan melihat kerajaan yang ada hari ini gagal. Kerana mereka cuba mengatakan kerajaan hari ini mereka tidak gagal. Jadi ini akan berlaku satu konflik yang mana saya yakin daripada pihak kerajaan memang tidak akan bersama dengan Tun. Dan untuk daripada pihak pembangkang, saya tidak pasti, tetapi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang rasa nak dikhianati lagi oleh Tun dan rakyat pun akan berkata seperti saya ini, ya cuba untuk membaiki keadaan yang ada. Tetapi tidak ada guna juga. Karena kalau bersama dengan Tun sekalipun, kita lihat di parlimen hari itu, tidak cukup majoriti. Ini yang berlaku. Sepatutnya Tun hari ini melihat apa yang berlaku ni hasil daripada titik mula yang dia lakukan. Dia yang mengajak orang-orang Bersatu serta geng-geng sekitul yang melompat parti ini untuk keluar daripada PH. Hasilnya adalah ini. Dan kalau Tun rasa ini gagal, maka lebih baik Tun berehat. Tidak perlu lagi Tun memikirkan. Kerana dah orang kata dah terlanjur basah dah. Keadaan yang ada hari ini dah betul-betul rosak. Tetapi nak memperbaikikannya lagi, Tun yang mulakan. Sekarang Tun nak sibuk lagi dengan keadaan yang ada. Kalau hari itu, seperti mana yang kita dengar, cadangan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun memimpinlah sesuka hati Tun sampai bila yang Tun mahu. Kalau dia lakukan hal itu hari itu, perkara ini tidak akan berlaku. Kenapa perkara ini tidak berlaku? Karena kekuatan PH yang kita lihat hari ini 90 lebih kursi.
dicampur dengan GPS yang ada waktu itu belum keluar, bermakna perkara ini tidak berlaku. Dan kalaupun berlaku, geng-geng Sekitul dengan ada berapa 2-3 kerat yang nak keluar, ataupun geng-geng Bersatu yang tidak mau berkeluar, yang mau keluar, tidak ada masalah. Kerjaan itu tidak tumbang karena belum ada kita tengok yang lompat lagi. Lompat-melompat ini tidak berlaku. Yang berlakunya kebelakangannya itu. Tetapi inilah hasilnya yang mana bila Tun nak lagi minta pemimpin daripada pembangkang dan kerajaan untuk duduk semeja, pada saya ini tidak akan membuahkan satu hasil pun. Dan pada saya juga dia tidak menguntungkan kepada pihak kerajaan ataupun pihak pembangkang. Tidak ada apa-apa tujuan lagi. Karena yang rakyat mau hari ini, yang pemimpin daripada pembangkang dan pemimpin dalam kerajaan seperti UMNO, yang mereka nak hari ini adalah buka sidang parlimen. Ini saja. Jika sidang parlimen dibuka, maka rakyat boleh tahu, tetapi kerajaan pasti tidak mahu dan cuba mengelak seperti mana yang kita tengok hari ini. Karena mereka tahu kalau parlimen ini buka, maka akan berlaku sesuatu yang mereka tidak mahu, yaitu bila tiba-tiba terjadinya undi tidak percaya, maka otomatis kerajaan ini boleh tumbang. Ini yang mereka takut. Dan yang rakyat mahu dan yang pemimpin pembangkang mahu buka parlimen dan hentikan darurat. Ini saja. Karena apa yang rakyat dan pemimpin lihat hari ini daripada blok-blok pembangkang ataupun blok-blok UMNO tidak ada gunanya. Darurat yang ada pun tidak membawa ke arah mana pun. Lebih baik kita belajar daripada negara luar seperti Indonesia ataupun negara yang lagi besar, contohnya Filipina. Kita belajar dari cara mereka bagaimana mereka mengatasi masalah ini. Kita ini sedangkan negara kecil tetapi kita punya pimpinan gagal. Lebih baik kita memikirkan cara bagaimana untuk membetulkan arah ini. Ini yang sepatutnya. Karena itu sidang parlimen itu perlu dibuka. Tidak perlu lagi nak mencari duduk semeja dan mendengar cadangan Tun. Tidak ada gunanya. Cadangan apa lagi? Nak menujukan Malaysia ni ke arah Malaysia baru. Daripada dulu kita nak ceritakan wawasan 20 lah. Hari ini Malaysia baru lah. Sama saja. Keadaan sama, harga barang naik. Rakyat makin terhimpit. Tidak ada kesudahannya. So, pada saya untuk duduk meja bulat lah, apalah nak duduk semeja kan nak berbincangkan isu ini, pada saya sebagai rakyat ini dah tidak berlaku lagi. Ini bukan alaf tahun 90-an. Ini adalah alaf tahun 2021. Keedah cara politik, keedah cara penyampaian, keedah untuk kita nak mendapat maklumat itu adalah lebih terbuka dan lebih telus, dan rakyat tidak seperti dahulu kita boleh diamkan mulutnya. Rakyat hari ini kesilapan pemimpin sedikit terus bam dalam media sosial. Kita tengok apa yang berlaku. Cuma pemimpin sekejap saja, kesilapan sedikit saja, terus dapat gambar, dapat video, boleh hantar ke media sosial. Ini yang berlaku hari ini. Jadi siapapun yang nak jadi pemimpin tidak boleh lagi nak menipu ataupun memain putar alam. Jadi pada saya apa yang Tun lakukan ini, politik yang Tun nak buat ini sudah tidak boleh lagi. Kita lihat apa yang dia lakukan waktu dia sebut Mageran. Sebelum dia nak masuk kepada Mageran, dia ceritakan dulu cerita yang lain. Udah tuh masuk ke Mageran. Ini supaya rakyat memahami tujuannya, tetapi akhirnya tetap rakyat dan juga pemimpin menolak Mageran dia. Tetapi kalau ini yang Tun lakukan sewaktu dia masih berada di tahun 90-an dahulu, rakyat boleh mendengar karena hanya menggunakan saluran media TV dan saluran newspaper yang ada. Hari ini rakyat tidak nak yang seperti ini lagi. So itu saya perkatakan bahwa kita sebagai rakyat menghargai Tun, tetapi sebagai kita punya
tokoh politik, dan kita tahu dia adalah antara tokoh politik yang terhebat di Malaysia, di Sanjung. Tetapi untuk masa ini Tun sudah tidak relevan lagi. Dia sebagai tokoh saja boleh, tetapi untuk dia nak betul-betul ke politik hari ini, untuk dia mendapat sokongan rakyat, saya rasa dah tak boleh. Ini adalah yang saya sebagai rakyat fikirkan, bahawa apa yang Tun cadangkan untuk membawa semua parti dan parti pembangkang ataupun parti kerajaan untuk mendengar cadangan dia, ini sudah tidak relevan lagi, kerana buang masa. Itu yang saya perkatakan. Kalau kita nak suruh pihak kerajaan mendengar, bermakna jelas-jelas kerajaan itu gagal. Ini partnya. Kalau dia suruh pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang, nak lagi ke kena kencing 2-3 kali? Itu sajalah bahasa kampung yang saya boleh perkatakan. So sekian pencerahan saya tentang cadangan Tun ini. Thank you.